hari ini, jalan-jalan di Kuala Lumpur, saya memperkenalkan tuan-tuan dengan kawan baru saya lah. Kawan baru tak baru, dia dah ajar saya macam-macam dah. Dr. Wan Nasruddin Wan Abdullah, merupakan pencarah di Universiti Kebangsaan Malaysia. Walaupun beliau berlatar belakangkan pengajian Islam, ilmu agama Islam, tapi beliau merupakan salah seorang pakar yang berada dalam kumpulan mengkaji kaitan antara amalan dan budaya Islam ni dengan sains. Itu menariknya kerana nanti saya mengikuti secara dekat selepas mengikuti laman Facebook beliau, dan hari ini saya rasa peluangnya untuk saya cuba meneroka dan berkongsi dengan tuan-tuan. Jadi kesempatan ini yang kita akan gunakan untuk belajar tentang, kerana saya dapati doktor ya, ada isu-isu yang berkait tentang kesilapan pemahaman, dan khususnya ramai sudah mula menjadi otoriti kononnya nak bercakap tentang pemakanan Islami ini. Jadi mungkin kalau saya boleh kongsikan dengan penonton, kita bereskan elemen ini dulu. Soal kesilapan umum ini sebelum kita menjurus kepada elemen yang lebih spesifik. Kenapa timbulnya salah faham tentang pemakanan Islam? Dan saya tertarik dengan salah satu episod di dalam saya saksikan di pemakanan Islam ini. Dr. Wan bercakap tentang beberapa kesilapan lumrah. Jadi apabila bercakap soal kesilapan lumrah ni, dia terus trigger pada saya, apakah saya melakukannya dengan betul dalam pengambilan pemakanan sunnah ini. Jadi mungkin kita mula di situ. Mengapa timbulnya kesilapan ini? Ambil secara sembrono, inilah pemakanan sunnah. Apa komen doktor? Masyarakat kita suka mengambil maklumat bukan dari sumbernya yang asas. Masyarakat kita suka mendengar. Kalau kita tanya, kenapa awak amal begini? Dia kata, saya dengar orang itu amal begitu. Ini satu kesilapan yang besar. Sepatutnya pemakanan sunnah ni seperti juga benda-benda yang lain. Kita mengambil dari sumbernya yang otentik. Itu poin yang paling penting, kerana pemakanan sunnah adalah satu perbincangan yang sangat menyeluruh dan lengkap. Kalau kita itemize doktor, perkara-perkara item-item yang dikatakan pemakanan sunnah, orang selalu kaitkan dengan kurma, habatus sauda, minyak zaitun. Tapi ada satu episod, doktor menyebutkan bahawa secara konsisten doktor sudah mengamalkan pengambilan minyak zaitun ini. Itu elok kita dalami sedikit tu. Sebenarnya itu satu-satunya makanan yang memang saya amalkan setiap hari. Mengambil minyak zaitun di waktu pagi, dan jika ada kesempatan di waktu petang ataupun malam pun saya akan ambil satu sudu. Ini kembali kepada pemahaman saya tentang konsep pemakanan sunnah dan tibu nabawi sesuai dengan hadis Nabi SAW. Nabi kata kalau nak makan minyak zaitun ini boleh dimakan begitu sahaja, boleh dimakan bersama dengan makanan lain, boleh digunakan untuk apa-apa sekalipun, termasuklah digunakan untuk memasak. Itu sebab sebenar mengapa saya mengamalkan minyak zaitun. Bidang profesion doktor, pakar pemakanan Islami. Jadi melihat dari kacamata Islam, dari kacamata saintifik di UKM itu, saya difahamkan tak terbatas hanya dengan mengkaji kitab. Doktor melihat juga proses pengeluaran, pemprosesan minyak zaitun di tempat asal. Ini pengalaman yang menarik untuk kita kongsikan. Penglibatan dalam pasukan penyelidik sains tauhid di UKM sejak 2008 ini membuka peluang untuk saya bukan setakat mengkaji kitab-kitab, mengkaji buku-buku, tetapi juga masuk dalam lab, masuk dalam ladang. Pada awal bulan September 2019, saya dijemput untuk audit ladang dan kilang zaitun di Turki. Satu kilang yang menghasilkan, atau ladang yang menghasilkan minyak zaitun, dan mereka berhasrat untuk bawa masuk ke Malaysia. Jadi dengan pengalaman saya, khususnya apabila kami menulis buku Indahnya Pemakanan dan Perubatan Islam, di situ ada satu item tentang minyak zaitun, so kami study agak mendalam, dan saya manfaatkan peluang pengalaman saya dari segi pembacaan dan juga lab untuk melihat produk zaitun yang dihasilkan di Turki. Dan saya dapati, di sepanjang pengalaman, saya dapati itu antara ladang dan kilang yang terbaik yang pernah saya lawati di sepanjang saya berada dalam dunia ini. Khususnya berkaitan dengan minyak zaitun. Saya tahu doktor mengkaji banyak kitab, dan rakyat juga banyak terdedah tentang amalan pemakanan ni. Bahkan zaitun bukanlah, minyak zaitun tu bukan benda barulah dalam pasaran kita. Dan kita ada lambakan pasaran. Hari ini bila pergi audit itu, kita merujuk kepada pengalaman
di bawah jenama Sihati saya jangka. Apa yang dapat kita kongsikan apabila doktor sendiri melihat secara dekat pengalaman di ladang minyak zaitun? Ketika saya mula-mula dapat pelawaan, saya diberitahu ladang itu mengandungi pokok yang umurnya ratusan tahun, 300 tahun, 400 tahun. Bila saya sampai dari pintu utamanya sampai ke tengah-tengah ladang, saya tidak dapati pokok itu. Kemudian apabila saya bertemu dengan pemiliknya, saya bertanya pemiliknya. Saya tanya, Tuan kata ladang tuan mengandungi pokok yang berumur ratusan tahun. Saya membesar dalam kawasan pokok zaitun. Saya lulusan pelajar Timur Tengah, memang di usia saya penuh dengan pokok zaitun. Saya biasa dengan pokok zaitun. Saya kata pokok zaitun yang ada di sekitar ladang tuan ini pokok zaitun yang di antara 50 paling lama pun 70-80 tahun. Tidak ada yang umur ratusan tahun. Pemiliknya cakap pada saya, tuan tak percaya. Saya kata, saya tak percaya. Dia kata, okey, saya tunjukkan pada tuan pokok zaitun tersebut. Maka saya follow beliau dan akhirnya saya sampai ke kawasan, kerana ladang itu luas. Ladang itu keluasannya lebih kurang 5,000 ekar. Satu kawasan yang sangat luas. Dan saya sampai di satu kawasan yang memang mengandungi pokok zaitun yang memang bila saya ukur 2 ataupun 3 pemeluk. So, secara pengalaman saya dengan pokok zaitun, saya boleh buat kesimpulan pokok zaitun yang kalau dah 2-3 pemeluk, dia berumur sekitar 500 hingga 600 tahun. Jadi di situlah bila saya tengok satu kawasan yang begitu luas, maksudnya ia bukan lagi satu generasi, dia telah melalui beberapa generasi. Dan pokok zaitun yang lama ini sebenarnya mempunyai kebaikan kerana kita tahu dari segi akarnya dia dapat pergi jauh, dapat mengambil pelbagai mineral dan sebagainya. Jenama Sihati yang menjemput saya datang ke sana untuk mendapat pengalaman dan juga komen saya tentang minyak ini. Dan dari segi ladangnya memang saya sangat berpuas hati kerana ladangnya adalah ladang yang lama. Dan bila saya pergi ke kilang, saya pergi ke store, saya tengok bagaimana proses itu berlaku dan saya dapati bahawasanya ia memang sangat bertepatan dengan pengetahuan saya, khususnya satu part yang berkaitan dengan tibu nabawi ataupun pemakanan sunnah dan satu part lagi berkaitan dengan proses-proses kilang untuk menghasilkan minyak zaitun yang terbaik. Dan saya faham bahawasanya dalam susunan minyak zaitun yang banyak ini, minyak zaitun yang paling the highest standardnya ialah EVO, extra virgin olive oil. Dan untuk menghasilkan minyak ini, ia bukan satu proses yang mudah sebenarnya. Satu kaedah yang khusus yang membezakannya daripada EVO dan juga VO, virgin olive oil, ataupun minyak yang biasa yang dijual, iaitu minyak olive biasa ataupun minyak zaitun biasa. Di situ saja ada banyak soalan susulan saya. Saya dah nak tanya tentang EVO, VO semua ni, tapi sebelum tu Ustaz izinkan saya ke belakang sedikit kerana doktor menggambarkan bidang kepakaran doktor adalah pemakanan Islami. Tetapi doktor diundang untuk melakukan audit. Ruang lingkup operasi audit ini apa? Apa dia punya terma rujukannya? Hasilnya untuk tujuan apa? Orang yang betul-betul mendalam dalam bidang pemakanan sunnah ini tidak ramai. Semetelah apabila ia menggabungkan kepakaran pemakanan sunnah dengan pengalaman makmal atau ini memang tidak ramai. Dan di sepanjang pengalaman saya dapati banyak orang yang dia mendakwa dia pakar dalam bidang ini, tetapi dalam part sains ini dia memang tidak ada maklumat. Kelebihan yang ada pada saya ialah saya mengikuti rakan-rakan saintis mengkaji produk-produk begini dan saya dapat banyak input daripada mereka. Saya bukan pakar dalam bidang kajian sains, tetapi oleh kerana pengalaman bersama saintis memberi input yang banyak pada saya. Jadi apabila saya audit ladang zaitun, so ladang zaitun ini dia perlu beberapa syarat untuk kita kata ladang terbaik, kerana di mana saja di seluruh dunia masyarakat klaim kata produk saya terbaik. So apa sebenarnya neraca untuk mengukur sesuatu produk itu produk zaitun yang terbaik? Jadi berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan pengetahuan pembacaan saya, zaitun ini adalah satu buah yang disebut dalam Al-Quran yang ada
tempat yang khusus. Quran sebut zaitun adalah syarqiyatin wala gharbiyah, dan banyak orang klaim kata produk di negara itu terbaik, di negara ini terbaik. Tetapi apa yang saya faham, ayat itu datang untuk menggambarkan bahawasanya zaitun ini ada satu kawasan yang khusus, dan saya boleh kata dalam bahasa yang mudah, kawasan tersebut ialah kawasan Mediterranean. Dan kawasan yang saya audit itu satu kawasan yang berada di iklim Mediterranean. Apa sahaja produk zaitun yang datang dari iklim Mediterranean itu adalah produk zaitun yang terbaik. Itu satu. Yang kedua, apabila kita audit ladang, kita mesti pastikan pokok zaitun itu sebenarnya ditanam dan diurus secara kimia ataupun organik. Ladang Sihatih yang saya pergi memang ia diurus secara organik. Ini satu poin yang penting untuk menghasilkan Evo yang terbaik. Selain daripada itu, pengalaman saya semasa belajar dahulu di Jordan, saya dapati contohnya sesuatu kilang dihasilkan sesuatu minyak zaitun yang terbaik dikatakan. Tetapi sebenarnya ia bukan daripada ladangnya, diambil daripada ladang ataupun kilang yang pelbagai. Tetapi apa yang saya dapati, Sihatih menghasilkan minyaknya sendiri. Minyak yang dihasilkan adalah daripada produk zaitun di situ. Kerana dengan keluasan 5,000 ekar ini satu kawasan yang sangat besar dan dia boleh menghasilkan minyak zaitun. Dan satu poin yang penting yang saya selalu argue pengeluar-pengeluar minyak zaitun ini ialah kamu mendakwa produk kamu produk yang terbaik. Mana buktinya? Sihatih mereka menjelaskan bahawasanya mereka ada lab test, ujian makmal setiap kali minyak itu dihasilkan ataupun tuaian, setiap kali tuaian kemudian dihasilkan minyak, so ada lab test. Dan lab test itu sebenarnya bukan hanya di tempat itu, tetapi apabila produk itu sampai ke Malaysia, maka ia mesti ada pembuktian bahawasanya ia mengekalkan standard yang sama. Maka saya difahamkan dan saya melihat dokumen bahawasanya Sihatih ini juga mendapat lab test daripada makmal Unipec di UKM tempat saya. Jadi oleh kerana saya memang kenal Unipec, saya memang biasa dengan Unipec, saya tahu kepakaran dan kebolehan dia, keyakinan saya kepada produk Sihatih sudah pasti lebih tinggi berbanding dengan produk-produk yang lain. Jadi ini yang menjadi satu poin mengapa selepas daripada saya audit Sihatih, saya sendiri pun mula bertukar daripada minyak-minyak zaitun yang lain, saya mula memakan minyak zaitun Sihatih. Doktor bercakap tentang memerhatikan secara dekat dari ladang. Tetapi kepada kami lah, Marhain ni bila pergi pasar, kita tengok minyak zaitun lah doktor. Apa bezanya Evo, kita tak tahu. Evo tu untuk manfaat penonton. Evo extra virgin olive oil. Kami ni kalau tengok minyak zaitun sama je. Tak tahulah nak beza extra virgin ke ataupun semata-mata hanya olive oil. Apa yang boleh doktor nasihatkan dengan pengalaman doktor berada di lapangan? Satu poin yang penting yang perlu kita faham, industri minyak zaitun di Malaysia ini mengandungi 69% fake produk minyak zaitun. Itu satu poin yang penting yang perlu kita faham. Fake produk ni maksudnya ialah sama ada minyak zaitun itu yang dimaksudkan sebagai minyak zaitun tiruan atau minyak zaitun itu dicampur dengan minyak zaitun yang lain. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua ialah minyak zaitun yang masuk ke Malaysia ataupun di mana-mana sahaja di dunia ini ditulis contohnya extra virgin. Betulkah dia extra virgin ataupun ia adalah minyak biasa? Kerana hanya pakar saja yang dapat membezakan di antara extra virgin. Saya selalu dapat hadiah minyak zaitun daripada kawan-kawan kerana mereka tahu saya mengkaji benda-benda sebegini, dan setiap botol itu ditulis extra virgin olive oil. Tetapi bila kita tengok pada minyak zaitun, kita tahu itu adalah minyak zaitun biasa. Secara mudahnya untuk kita memahami extra virgin olive oil, yang pertama, ia mesti diproses secara cold press. Maksud cold press ni perahan sejuk. Ia tidak boleh melalui proses biasa. Memang di kilang dia ada satu mesin, saya tidak nak bercerita tentang bentuk mesin, tetapi ada mesin yang khusus untuk cold press, di mana cold press ini berperanan untuk menghasilkan minyak zaitun di bawah suhu 24. Itu penting. Jadi kalau kita buat hot press, kita claim Evo, itu memang satu pembohongan. Kerana Evo hanya boleh dihasilkan melalui cold press. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua ialah kawalan acidity, kawalan asid. Evo mesti
mempunyai kadar acidity yang kurang daripada 0, atau sekurang-kurangnya 0.8. Jadi, untuk menghasilkan acidity yang 0.8 atau di bawah 0.8, ia mesti melalui proses cold press. Perkara yang ketiga, ia mesti dihasilkan secara organik. Mesti dituai secara organik. Tak boleh kita guna mesin. Di ladang, bila kita nak tuai, kita tak boleh guna mesin. Kita guna manual, dan ia melibatkan faktor masa. Untuk menghasilkan Evo, masa yang diperlukan biasanya di antara 8 jam lah. Secara mudahnya begitulah yang digunakan oleh pakar-pakar minyak zaitun. 8 jam itu adalah masa yang sangat singkat. Jadi ia tidak boleh jatuh ke tanah. Dan mengapa tidak boleh jatuh ke tanah? Kerana untuk mempercepatkan masa, kita tuai, kemudian dibawa ke kilang, diproses. Dan benda yang paling penting dalam industri minyak zaitun ini ialah sesuatu minyak zaitun yang dihasilkan secara cold press, dan ia adalah Evo ketika dihasilkan, tetapi apabila sampai kepada pengguna, ia juga mesti dalam keadaan Evo. Jika ia contohnya terdedah kepada kepanasan yang melampau menyebabkan ia bertukar sifat. Bertukar sifat bukan bermaksudnya minyak zaitun itu sudah tidak ada khasiat, bukan. Khasiatnya masih lagi ada, tetapi khasiatnya sudah berkurang. Jadi saya mensyaratkan kepada sihatir, syaratnya ialah mereka mesti bawa daripada tempat minyak itu dihasilkan sampai ke Malaysia ini melalui cold storage, melalui kontena yang dilengkapkan dengan bahan penyejuk. Kerana apa? Kerana tempoh sebulan 2 bulan dalam kontena itu akan menyebabkan minyak itu mengelegak kerana kepanasan, dan akhirnya akan menghilangkan sifat minyak zaitun. Dan saya dapati sihatir telah memenuhi sepenuhnya kriteria yang saya syaratkan, dan sebab itu saya dengan penuh keyakinan saya menyatakan produk sihatir ini adalah Evo, dan saya sendiri adalah antara pengguna utamanya. Dari awal kita bercakap soal penglibatan Dr. mengaudit, melihat sendiri ladang, digambarkan tadi pokoknya ada yang lebih 300 tahun. Ya. Dan itu merupakan pengalaman di lapangan yang first hand impression, bukannya dengar-dengar cerita orang. Namun begitu doktor, mungkin ada ramai juga yang menonton episod kita ini bukan pengguna minyak zaitun. Dia cuma tahu minyak zaitun ada banyak, dan sekarang kita sudah didik beza Evo dengan bukan Evo. Kalau kita mengambil minyak zaitun yang tinggi kualitinya seperti yang dikeluarkan oleh sihatir ini, manfaatnya kepada kesihatan apa? Perbezaan minyak zaitun yang berada pada kualiti paling tinggi dengan kualiti yang paling rendah memang sangat jauh beza dia. Paling mudah kita nak faham ialah minyak zaitun ini minyak yang mengandungi antioksida yang sangat tinggi, dan hidroksitirozol ini biasanya hanya ada dalam minyak zaitun Evo ataupun VO, minyak zaitun biasa setelah pun bercampur. Dan satu poin yang penting berkaitan dengan minyak zaitun ini ialah mengapa Nabi menyatakan minyak zaitun ini boleh dimakan begitu saja, boleh dimakan dengan makanan, kerana minyak zaitun ini adalah pembekal tenaga utama. Saya mengambil minyak zaitun bukan hanya untuk kesihatan semata-mata, tetapi untuk tenaga. Jika saya nak memandu jauh, jika saya nak berjaga malam, jadi cukup dengan saya berpada dengan minyak zaitun daripada saya mengambil produk-produk yang saya tidak tahu kekuatan ataupun kebaikannya. Doktor ada sebut tadi 69% produk minyak zaitun yang berada dalam pasaran kita adalah sama ada palsu ataupun tidak mencapai piawai kualiti Evo-nya. Ini satu fakta yang pada hemat saya sangat perlu kita berikan perhatian. Kerana ada banyak sekali produk. Apa yang boleh dilakukan oleh pengguna, sama ada pengguna tekal yang sudah biasa menggunakan minyak zaitun maupun pengguna yang baru nak melihat dan memahami khasiat minyak zaitun ni, apa yang harus mereka perhatikan untuk memastikan bahawa ya, ini betul Evo yang berkualiti? Saya tidak nafikan banyak juga produk minyak zaitun yang bagus di Malaysia. Saya tak nafikan, kerana 69 itu bermaksudnya sebahagiannya memang minyak zaitun itu bermasalah ataupun memang dicampur dan sebagainya. Jadi, apa yang penting ialah pengguna mesti dapat maklumat yang lengkap tentang minyak zaitun itu. Contohnya, bila kita kata
minyak zaitun ni ada CJ sekian. So kita perlu buktikan memang betul ber-CJ, bukan kita hanya mendakwa. Dan sesuatu lab untuk sesuatu produk minyak zaitun ini, kita tidak boleh pakai sampai 5 tahun, sampai 10 tahun. Biasanya yang disebut oleh pakar-pakar dalam jurnal-jurnal di antara 6 bulan hingga 2 tahun. Itu adalah anggaran yang biasa. Bukan bermaksud minyak zaitun itu telah menghilang zatnya, tetapi daripada Evo, dia telah menurun kepada minyak zaitun biasa. Yang penting ialah pengguna perlu dapat maklumat yang lengkap tentang pembuktian bahawasanya minyak zaitun itu adalah minyak zaitun terbaik melalui pembuktian makmal. Itu poin penting yang saya dapat di sepanjang pengalaman saya dalam kajian ini. Jadi kini produk Sihati sudah pun berada di tangan. Doktor mengatakan bahawa ambil harian. Panduan sunnah untuk pengambilan minyak zaitun ini mungkin elok kita kongsikan. Sebenarnya tidak ada sukatan khusus dalam hadis-hadis Nabi SAW. Cuma Nabi kata, makanlah minyak zaitun, berminyaklah dengannya, dan jadikanlah minyak zaitun sebagai bahan pencicah dan sebagainya. Itu disebut dalam hadis-hadis Nabi SAW. Cuma dalam tulisan pengkaji-pengkaji, dalam jurnal-jurnal, para pengkaji ataupun para pakar menyarankan minyak zaitun ini jika nak diambil begitu saja, dimakan sebanyak 2 sudu setiap hari, 1 sudu di waktu pagi, 1 sudu di waktu petang ataupun malam. Jika ingin mengambil minyak zaitun dalam makanan yang lain, maka boleh ditambah bila-bila masa. Ditambah dalam salad, ditambah dalam apa-apa masakan, boleh ditambah bila-bila masa saja. Dan satu poin yang penting tentang Evo yang masyarakat kita selalu salah faham ialah, boleh atau tidak Evo digunakan untuk memasak? Jawabnya ialah boleh. Dan ini adalah hasil penyelidikan para saintis kita yang mutakhir untuk menghilangkan kekeliruan masyarakat tentang penggunaan Evo untuk masakan. Jadi terima kasih doktor. Sama-sama. Lama di KL. InsyaAllah. Banyak lagi nak berguru dengan doktor. Untuk anda, ikuti pautannya di laman media sosial. Terima kasih doktor.